Salam bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam pertemuan, salam pencerahan untuk teman-teman yang berkesempatan bersama saya pada malam ini. Apa khabar anda semua? Doa saya anda sentiasa sihat walafiat. Saudara Makjun kuat selasa. Kalau boleh bagi kat saya sikit Makjun tu, badan dah rasa letih. Saudara Hafiz Wan Basirun, Saudara Syahami Megat Rizwan. Itu juga saudara Makjun kuat Salasa. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saudara Marabiah Abdullah ya. Saudara Mustafa Ilyas, saudara Ibrahim Cik Muda, saudara Yusuf Awang. Kita juga dengan saudara DZ Ketari, Kazar Niza. Saudara Zaini Irfan. Waalaikumsalam. Saudara Thomas Tan. Thomas Tan pun bikin salam ya. Saudara Raja Kamal Raja Baizian, apa khabar aku? Semalam tak sempat menyantuniku ya. Di Sungai Petani hujan tak? Sekarang ni musim hujan. Saudara awas tentang bermula 4 bulan nanti akan berlaku gelombang air pasang tinggi ya. Jadi mereka yang tinggal berhampiran dengan kawasan pantai, terutama yang berada di Selat Melaka, sama ada di Kelang, di Pulau Pinang dan juga pantai-pantai ya. Kerana sekarang ni sudah kita masuk dalam keadaan situasi air pasang besar dan mungkin mengundang banjir. Kalau bertemu hari hujan yang lebat, maka banjir akan berlaku. Oleh itu saudara berhati-hati, pastikan keluarga kita selamat. Baik saudara, seperti biasa kepada yang tak sempat saya santuni satu persatu, saya mohon maaf. Raja Kuala Krai, saudara Zazas, Muhammad Syarul Abdul Karim dan teman-teman yang lain yang tak sempat saya santuni, insya-Allah akan saya santuni usai pencerahan malam ini. Baik saudara, hari ini adalah hari Selasa tanggal 2 November 2021 yang merupakan hari yang ke-593. Hari yang ke-593 negara kita dijengah oleh virus corona. Bagaimanapun hari ini nampak gayanya laporan yang saya terima ada peningkatan. Semalam dah lega sedikit 4,626. Tetapi hari ini 5,071 warga kita yang disapa oleh virus corona. Dan jumlah keseluruhan terkumpul adalah 2,476,339 yang mengundang kematian sejumlah 63 orang. Itu saja yang saya dapat memberikan pencerahan, laporan daripada Kementerian Kesihatan. Yang lain daripada negeri-negeri tidak dapat saya berikan kerana itu saja yang ada. Kita harus memberi dan memberitahu apa yang kita tahu. Yang kita tak tahu jangan berandaian. Baik, usai pencerahan tentang COVID-19, Saudara Azmi Omar, Assalamualaikum. Azmi dari Mindef. Terima kasih, sound right, light and clear. Saudara Azmi Omar daripada Mindef. Baik saudara, kita masuk sedikit, minta izin dalam tempoh 5 minit, tak sampai pun. Seperti biasa, e-commerce. Jadi kalau saudara mempunyai produk ataupun bahan-bahan untuk diwawarkan, sila hubungi Al-Azhar 0113304141. Dan kalau saudara mahu saya bertandang dan mewawarkan produk saudara di rumah saudara ataupun di tempat kilang saudara, boleh berhubungi Al-Azhar untuk membolehkan saya hadir ke tempat anda, memberi pencerahan dalam siri Labun Secangkir Kopi. Cuma saya rasa dalam mungkin mulai Sabtu ini saya mungkin berada di Melaka. Jadi teman-teman yang tinggal di Melaka boleh berhubung dengan Al-Azhar untuk jadual pencerahan atau jadual kehadiran saya di tempat anda ya saudara. Warga cinta damai terbaik. Terima kasih saudara Mat Sepana. Begitu juga kalau dengan Azhar, jangan lupalah pesanlah dia punya Al-Bakur, iaitu wangi-wangian aroma terapi untuk rumah dan bilik anda. Ingat saudara, kalau kita sentiasa dalam keadaan wangi, itulah kegemaran para malaikat dan kebencian para syaitan. Kalau berhubung dengan Azhar, jangan lupa produk ibunya, hasil tangan ibunya, itu rendang tok dan bahulu berdal, orang Perak. Saya juga boleh berhubung dengan Siti Farahah di talian 017-711-4300 untuk mewawarkan produk saudara
ataupun menyusun jadual keberadaan saya di tempat anda. Dan kalau dengan Siti Farehah, jangan lupa dendeng manis Siti Farehah. Saudara, begitu juga untuk teman-teman yang tinggal di sekitar Lembah Kelang, untuk mendapatkan buah-buahan yang segar, kiwi, anggur, ceri dan sebagainya, boleh berhubung dengan Syauqi dari Kizinis. Hubungi beliau 012 357 012-357-5703. Saudara, buah-buahan akan sampai ke rumah saudara, harganya di bawah harga pasaran. Dan apa khabar sahabat kita, saudara Cik Zul daripada Tokoh Jamu Kemaman. Malam ini saya nak memberi pencerahan produk yang terdapat, dan saudara boleh pesan melalui Cik Zul, Tokoh Jamu Kemaman di talian 019-917-0449. Saudara, kita saling bantu-membantu memajukan perusahaan sahabat kita, iaitu tentang akar kayu tongkat ali. Akar kayu tongkat ali ni dia mesti direbus, bukan dikisar, saudara ya. Akar kayu tongkat ali ini termasuklah tongkat ali plus, ginseng, madura dan mahkota dewi. Ini adalah untuk membantu menambah dan memulihkan tenaga, melegakan kepenatan, melegakan sakit pinggang, lutut, sendi dan saraf bagi orang mereka yang berusia. Warga emas ni elok ni minum air ini akar kayu tongkat ali ni. Ia membantu membuang angin dalam badan, melawaskan pembuangan air kencing dan membantu melancarkan peredaran darah. Saudara boleh memesan kepada Cik Zul di talian 019-917-0449. Tokoh Jamu Kemaman. Doa kita agar beliau perniagaannya maju dan kita saling bantu-membantu. Saudara Rajani Elektronik Datuklah orang terbaik untuk pencerahan untuk rakyat. Well, itulah Saudara Rajani. Saudara Ali Jasin, endau dalam belukar, duri dalam daging, gunting dalam lipatan, penyapu buruk lidi kontot, musang berbulu ayam. Aduh, tak tahulah saya nak kata apa. Baik, saudara. Sebelum saya berbincang, kita masuk sedikit tazkirah singkat, saudara. Kerana kita harus mengingati selepas hidup ini apa dia. Hidup ini pertunangannya adalah kematian, saudara. Kerana satu ketika dahulu, Khalifah Harun al-Rashid, beliau ada melihat seorang kanak-kanak kecil sedang menangis di hadapan unggun api. Jadi Amirul Mukminin itu bertanya, mengapa engkau menangis, duhai anak kecil? Anak itu menjawab, aku takutkan api neraka. Lantas Khalifah Amirul Harun al-Rashid memujuk anak itu dengan mengatakan, anak kecil sepertimu tidak akan dimasukkan ke dalam api neraka. Kanak-kanak itu menjawab dengan tegas, aku melihat ketika orang menyalakan unggun api, mereka akan memasukkan ranting-ranting kecil terlebih dahulu sebelum meletakkan kayu-kayu yang besar. Setelah itu, aku merasa takut apakah aku akan menjadi anak ranting-ranting kecil itu. Keadaan ini membuatkan Saidina Amirul Harun al-Rashid terpempan, bahawa lantas beliau mengatakan, janganlah kamu risau, janganlah kamu menangis, kerana sesungguhnya anak kecil tidak akan masuk ke neraka, tapi syurga al-jannah untuk mereka. Saudara, lihatlah bagaimana anak kecil yang memahami kehidupan ini, mereka juga takut dan gentar bila menyebut soal api neraka. Bersamalah kita berusaha untuk mencari kebaikan dan melakukan segala yang disunahkan oleh baginda Rasulullah SAW. Banyakkan selawat, perbanyakkan membaca surah Al-Ikhlas, perbanyakkan membaca Al-Fatihah. Sebelum tidur kita berdoa dan mengucap 2 kalimah syahadah. Semoga bila kita kembali ke rahmatullah nanti, kita berada dalam keadaan sebagai seorang mukmin muslimin yang sejati. Saudara, itu adalah tazkirah singkat saya malam ini. Dan seperti biasa, mutiara kata, terima kasih sahabat saya, Cikgu Hibil Hasan. Apa khabar Manjung? Jaga-jaga di Manjung, di kawasan dinding itu air pasang besar. Jadi berpesan-pesanlah pada sahabat-sahabat kita. Mutiara kata kiriman saudara Hibil, bila kita berkendakkan kepada sesuatu kebaikan, pasti Allah membukakan jalan. Dan bila kita berkendakkan kepada sesuatu kejayaan, pasti Allah permudahkan segala urusan. Yakinlah dengan Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang terbaik untuk hamba-Nya. Saudara, Puan Mazna, Ranistin, Adiwana, saya, Syadiana. Dan
Bila seseorang menganggap sekatan itu sebagai penghalang, sebenarnya itu adalah salah kerana ada orang lain yang menganggap bahawa sekatan itu sebagai batu loncatan untuk mereka percaya. Ini kenyataan daripada William Lyon Pepys. Terima kasih saudara Ibil memberi sempat pada saya saban hari, memberi kesempatan saya untuk kita berkongsi mengutara kata saudara. Baik. Salam impian moratorium dan kumpulan wang simpanan pekerja RM10,000. Hari ini Dewan Rakyat sunyi, tak ada perbicaraan lagi soal itu. Banyak yang berkisar kepada bajet, tapi tak tahulah saya. Saya cuba juga mencari kalau ada ahli parlimen, wakil-wakil rakyat kita menyuarakan permasalahan ini, nampak agaknya sepi. Tiada sahutan daripada apa yang dilontarkan oleh Datuk Seri Najib semalam. Yang kita dengar perbalahan lagi masih berterusan antara Tun Mahathir dengan Datuk Seri Najib. Tak tahulah sampai bilakah mereka mau berbaik. Saudara, tapi ingatlah kita mengharapkan dalam bajet ini agar pimpinan kerajaan lebih berhati-hati. Kerana kalau kita berbelanja tanpa had, negara akan muflis. Saya harap ahli-ahli parlimen, setiap wakil rakyat dapat mengutarakan persoalan ini supaya kerajaan, pimpinan yang berhormat Datuk Ismail Sabri lebih berhati-hati dalam berbelanja. Kalau kita berhutang saja, naiklah kita nanti, saudara ya. Tajuk perbincangan kita malam ini adalah putus sudah kasih sayang. Banyak persoalan ini yang akan saya utarakan. Jadi saudara, tajuknya adalah putus sudah kasih sayang. Dan sebelum saya memberi pencerahan, kita dengar dulu apa kata pantun Pak Nazil. Saya suka pada Pak Nazil ni sebab hari-hari dihantar pada saya untuk berkongsi pantun dan buah fikirannya. Dan beliau menyantuni ataupun beliau menyindir dalam kilas yang begitu bermakna dan banyak pengertiannya. Menurut Pak Nazil, Bang Saleh orangnya kerdil, tetapi bergaya berambut ganjur. Pemimpin dipilih, diharap adil. Apakan daya, ada tak jujur? Inilah resah hati seorang warga yang melihat bagaimana pimpinan negara kita ni kadang-kadang ni rakyat mengharapkan hadirnya seorang pemimpin yang adil. Tapi apakan daya, ada yang tak jujur. Kata Pak Nazir lagi, vaksin disuntik sangatlah mudah. Sekelip mata tiada terkata. Kecohnya politik bagai tak sudah. Rakyat jelata menanggung cerita. Ini beliau menyindir pimpinan-pimpinan politik. Cukup-cukuplah berbalah ni. Kerana bila ahli-ahli politik, pemimpin negara berbalah sama sendiri, yang akhirnya yang menderita adalah rakyat. Ya saudara, terima kasih Pak Nazil atas sindiran, atas culipan, kiriman pantun yang begitu berarti pada kita. Saudara Hashim Jaafar, apa khabar saudara? Saudara Muhammad Fairuz. Kalau tak dengar keluar live, lepas tu masuk balik. Saudara. Oh, itu peringatan pada saudara Muhammad, ada saudara Mat Firdaus. Katanya kalau tak dengar, keluar dulu, masuk balik. Kepada mereka yang ada gangguan dalam Facebook, lari cepat-cepat pergi ke Instagram. Sebab saya bersiaran pada dua sekali, iaitu Facebook dan Instagram. Cuma yang saya harapkan, saudara, bila saya tengok kalau ada share, like dan subscribe, memberi saya semangat. Jadi kalau sepi, sunyi je, tak ada interaksi itu, kuranglah rasanya semangat, saudara. Hari ni saya pakai baju merah ni sepatutnya bersemangat, saudara. Apa khabar saudara Trong, Andrian Nizam, Kopral Darus? Putus sudah pada UMNO. Hai. Saudara Bahadat Jamali, bravo. We are salute for you. Amin. Terima kasih saudara Bahadat Jamali, Benny Head, Amayuddin, Yusof. Ini di dalam Instagram, saudara. Baik. Seperti biasa, selepas saya memberi peringatan, saudara, jangan lupa selepas pantun kita masuk sedikit gedung ilmu. Saya katakan ini kolom gedung ilmu. Kalau kita buka surat khabar dulu tu ada dia punya page, iaitu gedung ilmu, culipan daripada sahabat kita, siapa ni lupa saya. Saudara Tanas Effendi. Ini buku daripada terbitan Dewan Bahasa. Cantik, indah bahasanya, kiriman daripada yang berbahagia Tan Sri Johan Jaafar kepada saya. Terima kasih Tan Sri, sebab katanya bolehlah beri pencerahan pada warga yang mahu menyantuni isu-isu politik semasa. Kata Tanas Effendi, apa yang digariskan oleh pemimpin terdahulu adalah ini sesuatu yang baik untuk kita fikirkan.
Kerana pemimpin dahulu tidak mahu melihat adanya pemimpin menginaya kepada saudara sendiri, khianat pada sahabat, iri kepada anak isteri, muak kepada orang banyak, derhaka kepada orang tua, menghina pada yang muda, mencerca sama sebaya. Sebagai pemimpin tak sepatutnya sikap-sikap begitu diamalkan. Kerana pemimpin mesti menjauhkan dirinya, bekerja malas, memimpin culas. Dia bekerja tak nak. Bila bagi kepimpinan, bila nak mimpin culas. Culas ni macam malas jugalah saudara. Banyak curi tulang. Bersusah malu, berpahit tak mau. Kalau dia susah dia rasa malu. Tapi bersusah payah dia tak mau. Berbual menjual, menolong sombong. Bila dia berbual menjual tu maksudnya temerang. Menolong sombong. Kalau dia buat membantu orang, penuh dengan cacian dan sebagainya. Berjalan melendan, berdiri mengeji, berjanji engkar, bersumpah mungkar, duduk mengutuk, tagaknya membengkak, berbudi mencaci, bersedekah mencerca. Bila dia bagi sedekah, dia cerita kat orang. Dah bagi kat orang tu, dah bagi pada orang ni. Tapi bila mereka bertaring, mulalah tengking menengking. Bila berkuku, mula mencari berseteru-seteru. Bila berpangkat, umpat mengumpat. Bila berharta, kata mengata. Bila berduit, cubit mencubit. Diberi tuah, kerjanya menyalah. Diberi daulat, lupakan umat. Itulah yang kita tak mahu. Harapan pimpinan terdahulu supaya pemimpin-pemimpin Melayu masa depan, masa hari ini harus menjauhi sifat-sifat yang sedemikian. Kita sambung lagi malam besok dalam gedung ilmu ini, saudara. Seperti biasa, saya mesti mengingatkan saudara, bagi mereka yang menyunting semula live saya ini dan dimasukkan dalam channel YouTube ataupun apa-apa saja siaran, maka anda adalah bertanggungjawab atas setiap suntingan yang anda lakukan. Saya tidak mampu untuk melihat satu persatu, saya tidak mampu untuk menahan kerana dunia tanpa sepadan hari ini, saudara. Dan saya juga mengharapkan bahawa anda harus bertanggungjawab atas setiap coretan, komen yang anda berikan. Sebab itu saya katakan, bila anda memberi komen-komen ini, pastikan jangan menyentuh soal-soal yang melanggar undang-undang, saudara. Kerana itu tanggungjawab anda. Saya tidak bertanggungjawab, saya tidak berkemampuan untuk menahan ataupun menapis satu persatu. Ingat, saudara, ini adalah pencerahan politik. Pencerahan politik datangnya daripada orang UMNO. Janganlah saudara mengharapkan saya memuji parti-parti lain. Saya akan mempertahankan parti yang saya anuti sejak dulu lagi, saudara. Dan bagaimanapun prinsip kita satu saja. Kita mesti bersetuju untuk tidak bersetuju. Walaupun saya, pandangan saya ini saya lihat seperti mirip mempertahankan UMNO, tapi saudara berhak untuk tidak bersetuju. Kalau saudara bersetuju, alhamdulillah. Saudara, kita adalah warga cita damai, kita menyantuni setiap permasalahan itu dengan harmonis, dengan kata-kata yang baik. Saudara Gadion, Pak sekawan lah tu bro. Saudara boleh saling berkomunikasi sama sendiri. Cuma harapan saya gunakanlah bahasa-bahasa yang baik. Janganlah kita carut-mencarut, maki-memaki, hamun-menghamun. Saudara, ini bukan budaya kita. Baik, saudara. Hari ini adalah hari yang ke-89. Tinggal 11 hari je lagi. Yang Amat Berhormat Datuk Seri Ismail Sabri menjadi Perdana Menteri, berada di anjung kuasa di Seri Perdana. Dan kita mengharapkan agar kepimpinan beliau tidak mengulangi kesilapan masa silam. Kita mengharapkan sebab beliau adalah merupakan pemimpin muda. Pemimpin yang menjadi Perdana Menteri yang dilahirkan sebelum kemerdekaan. Saya berharap selepas kemerdekaan, bukan sebelum kemerdekaan. Minta maaf, saya laju sangat nak bercakap. Beliau adalah pemimpin selepas kemerdekaan. Kita mengharapkan agar sentuhannya untuk memastikan mewarisi kemerdekaan yang kita perolehi daripada pejuang-pejuang bangsa kita terdahulu. Pastikan rakyat ditangani. Yang Amat Berhormat, saya ingin menyantuni tinggal 11 hari je lagi Yang Amat Berhormat sebagai Perdana Menteri. Untuk genap 100 hari, biarlah rakyat melihat ada sesuatu sentuhan yang dilakukan untuk rakyat dan warga bangsa kita. Saudara, saya juga hari ini menerima kiriman untuk diwawarkan kepada saudara, salam dari Jerman. Ini untuk warga UMNO. Saya orang UMNO, saudara. Jadi Yang Berhormat Presiden parti kita menghantar kiriman, dia kata salam dan salam sejahtera. Saya mendoakan, kata Datuk Seri Zahid, agar semua dalam keadaan sihat walafiat dan sejahtera hendaknya. Dan saya amat menghargai dan terima kasih kepada mereka yang bertanya khabar saya di luar negara kerana ada culipan, menghantar WhatsApp dan sebagainya. Hari ini katanya baru berkesempatan untuk membalasnya.
Kepada yang bertanya, alhamdulillah saya dan isteri dalam keadaan baik. Jutaan terima kasih kerana mengambil berat dan mendoakan kami di sini. Semoga rakan-rakan dapat mendoakan agar urusan rawatan saya di sini dipermudahkan dan berjalan dengan lancar. Beliau menjalani rawatan, bukan nak keluar negeri nak lari saja, tidak. Kita mendoakan, dan malam ini juga kabarnya tingkat 38 di Anjung UMNO menganjurkan bacaan Yasin dan juga doa beramai-ramai memohon pada Allah SWT mempermudahkan rawatan beliau. Kemudian kata Datuk Seri Zahid lagi, ada juga bertanya sama ada saya tahu tentang perkembangan di Malaysia menjelang pilihan raya negeri Melaka pada 20 November ini. Alhamdulillah, katanya, walaupun terpaksa keluar negara untuk menjalani rawatan, saya sentiasa memantau dan mengikuti rapi segalanya. Saya juga mengambil maklum bahawa seluruh jentera, ahli-ahli UMNO, penyokong dan pemimpin UMNO siap siaga penuh semangat. Saudara, insya-Allah perjuangan rakan-rakan semua akan beroleh kejayaan demi menjulang kerajaan Barisan Nasional di Melaka. Dari kejauhan, saya kirimkan doa mengiringi hasrat murni kita semua demi rakyat dan tanah air tercinta. Dan saya mengambil maklum juga, katanya, ini Presiden kita ni, fenomena air pasang besar yang diramalkan dari 4 hingga 7 November ini. Dan difahamkan Bagan Datuk antara kawasan beresiko. Wakil rakyat dia teringat rakyatnya dari Bagan Datuk. Okey, warga Bagan Datuk, bahawa ketua bahagian anda, wakil rakyat anda ingat, bukan dia tak ambil kisah. Dia amat mengharapkan supaya sentiasa rakyat di Bagan Datuk dan kawasan-kawasan yang lain berhati-hati serta mengambil langkah sewajarnya untuk menghindari bahaya. Bagi pihak berkenaan, kesiapsiagaan bagi menghadapi situasi ini hendaklah sentiasa bersedia dengan peralatan dan kemudahan yang lengkap. Beliau takut khawatir kalau berlaku banjir. Kenal pastilah kawasan yang berisiko tinggi dan ambillah langkah awal bagi mengelakkan sebarang kejadian yang tidak diingini berlaku, katanya. Bersama-samalah kita memanjatkan doa kepada Allah Ilahi agar kita semua sentiasa dalam perlindungan dan inayah Yang Maha Esa. Terima kasih Datuk Seri Presiden. Saya mewakili warga cinta damai, warga UMNO mengharapkan agar Yang Berhormat Datuk Seri Presiden selamat menjalani rawatan di negara jauh tu di Jerman dan segera kembali ke tanah air. Baik saudara, kita masuk bab sekarang ni. Saya dipahamkan bahawa bukan hanya UMNO yang kena denda saudara. Malahan Kementerian Kesihatan telah pun mengeluarkan kompaun terhadap penganjur acara yang melibatkan pengerusi Perikatan Nasional Tan Sri Muhyiddin dan bekas Presiden UMNO Datuk Seri Najib di Melaka. Jadi siapa yang buat sana mengadakan pertemuan terbuka dan sebagainya, maka kompaun dikeluarkan. Ini kerana berikutan kegagalan pihak penganjur memastikan pertama sekali pematuhan penjarakan fizikal oleh orang ramai yang hadir ke program tersebut. Itu menurut Kementerian Kesihatan. Jadi Datuk Seri Najib mempertahankan keadaan di Melaka pada Sabtu lalu hanyalah sebagai pelawat dan tidak melibatkan sebarang acara politik. Begitu juga dengan Tan Sri Muhyiddin berada di Melaka pada hari yang sama untuk melawat kedai diskaun. Tapi bila memakai logo PN. Jadi sebelum itu, Parti Keadilan Rakyat Melaka juga telah dikompaun sebanyak 10,000 kerana menganjurkan ceramah menggunakan pentas bergerak. Jadi keadaan ini membuatkan ahli politik Lim Kit Siang menyelar tindakan itu. Sementara itu, berkaitan dengan dakwaan pelanggaran standard SOP COVID-19 yang melibatkan Tan Sri Muhyiddin dan Datuk Seri Najib pula, Kementerian Kesihatan Malaysia berkata tiada kegiatan berbentuk perhimpunan berkaitan pilihan raya Melaka diizinkan. Katanya ia lebih berbentuk walkabout. Jadi bagaimanapun, kita dapat lihat, kita dapat dengar kenyataan yang amat berhormat Perdana Menteri bahawa Perdana Menteri mempertahankan keputusan daripada Kementerian Kesihatan dengan menyatakan bahawa tindakan akan diambil dan tiada kluster kayangan. Jadi bagi Perdana Menteri yang paling penting adalah kesihatan warganya. Saudara, kita harus berlapang dada kalau itu yang diputuskan oleh Kementerian Kesihatan. Saudara, bagaimanapun Bersih sudah mula mengeluarkan kenyataan. Mula bertanya. Jadi kata pengurusi Bersih Thomas Fan, dia mengatakan bahawa SPR patut menyediakan slot sekata bagi siaran dalam stesen televisyen dan radio milik kerajaan kepada semua parti dan calon-calon yang bertanding untuk mereka berkempen. Kerana
Sekarang ni hari penanaman calon bagi PRN Melaka kurang seminggu lagi. Jadi kumpulan pemantau, bersih, mereka mendesak pihak berkuasa mengeluarkan garis panduan. Rupanya tak ada lagi garis panduan yang dikeluarkan oleh Suruhanjaya Pilihan Raya. Seperti calon-calon dan parti bertanding, kami juga penuh debar menanti sama ada Suruhanjaya Pilihan Raya akan mengemukakan garis panduan yang perlu dipatuhi dalam fasa 4 Pelan Pemulihan Negara. Itu katanya kepada Free Malaysia Today. Walaupun sebelum itu Menteri Kesihatan Khadijah Modin kata ceramah dan perhimpunan sosial pilihan raya dilarang sehingga 27 November. Itu seminggu selepas hari pembuangan undi. Jadi fan kata mengambil kira larangan ekstrim. Dia menyifatkan larangan itu sebagai larangan ekstrim. Membabitkan pilihan raya negeri itu, SPR sepatutnya menguruskan proses pilihan raya yang adil. Termasuklah menyediakan slot sekata bagi siaran dalam stesen TV dan radio milik kerajaan. Tanggungjawab SPR tidak terhad semata-mata memastikan proses mengundi pada hari mengundi saja. Malah ia termasuk memastikan keseluruhan perjalanan pilihan raya dilaksanakan secara adil kepada semua parti selain pengundi yang terbabit tanpa sebarang halangan. Jadi bersih dah mula bercakap. Saudara, saudara, saya haraplah kalau saudara mungkin jangan gunakan perkataan-perkataan yang vulgar ataupun yang dilihat kurang sopan. Saudara boleh marah. Tapi kalau saya nak marah, saudara boleh marah pada pimpinan. Jangan tuduh parti. Saya tidak berminat untuk melayan teman-teman yang bercakap, yang mengata UMNO begitu, ataupun PKR begini, ataupun PBM begitu, ataupun PAS begitu. Kita katakan pimpinan. Parti itu tak salah. Parti itu rumah, saudara. Ada rumah besar, ada rumah agam. Tapi yang ada dalam rumah itu, yang menjadi tunjak dalam rumah itu. Itulah saya harap, saudara. Dan bila saya beri pencerahan, saya tengok ada ayat-ayat yang tidak menyenangkan. Saya haraplah saudara, saya sebagai warga cinta damai, saya merayulah saudara. Lagi dekat dengan pilihan raya ni, lagi panas saudara. Kerana sekarang ni saudara, ini bertambah panas. Kerana segala-galanya sudah putus, sudah kasih sayang. Kerana UMNO telah pun membuktikan, pimpinan UMNO telah membuktikan ikhlas untuk kita bermuafakat. Tapi akhirnya pimpinan PAS menolak tawaran kita. Dan pimpinan kita dilihat lebih bermaruah apabila kita dikhianati. Dan saya mengharapkan dan kita harus mengharapkan agar biarlah pilihan raya negeri Melaka ini menjadi pengajaran kepada pimpinan dalam UMNO. Saya dah bercakap berkali-kali bahawa kadang-kadang kita kena, bukan kita cemburu, bukan kita benci, tetapi saya rasa dalam politik ni memanglah tidak ada teman yang berkekalan, tiada musuh yang berkekalan. Tetapi politik ini penuh dengan helah. Politik is the art of deceiving mankind. Helah-helah itulah perlu dibaca. Kita perlu melihat bila mereka membuka langkah itu langkah apa. Apakah langkah pahlawan? Apakah langkah satria? Ataupun macam kata Tok Mat, langkah silat pulut. Jadi rakyat melihat seolah-olah kadang-kadang pimpinan UMNO ni banyak langkah silat pulut. Saya harus menegur pimpinan saya. Kita harus terbuka saudara ya. Ia ternyata keputusan mesyuarat khas Majlis Tinggi UMNO pada 28 Oktober yang dipengusikan sendiri oleh Presiden sebelum beliau berangkat ke Jerman yang memutuskan untuk meneruskan persefahaman dengan PAS. Tetapi ini adalah ketetapan daripada PAU 2020 tetapi ditolak. Jadi berasaskan persefahaman dengan pimpinan PAS berpandukan kepada prinsip bahawa PAS menggunakan lambang parti PAS dalam pilihan raya selaras dengan semangat dan ketetapan jawatankuasa induk Muafakat Nasional dalam mesyuarat pada 19 Oktober dan 18 November 2020 untuk mengelakkan berlakunya pertembungan sama sendiri. Namun seperti dinyatakan pada 1 November semalam, pimpinan PAS akhirnya memutuskan untuk menggunakan lambang Perikatan Nasional dalam pilihan raya Melaka. Jadi menurut Presiden PAS, beliau memaklumkan perkara itu telah pun diluluskan oleh mesyuarat jawatankuasa kerja PAS Pusat setelah mengambil kira panduan yang diberikan oleh Majlis Syura Ulama PAS yang bersidang semalam selaras dengan peruntukan pasal 84 Perlembagaan PAS. Sebagaimana saya katakan bahawa sebenarnya dalam Perlembagaan PAS, setiap ahlinya nak bertanding dalam pilihan raya, dia tak boleh gunakan parti lain. Kalau mereka bertanding di bawah lambang lain, maka mereka boleh diambil tindakan dipecat daripada ahli. Tapi sekarang ni tak tahulah. Segala-galanya kita melihat ada ketempangan berlaku. Sekarang ni artinya sudah turang lagi bersuluh. Pimpinan PAS
akhirnya memilih Perikatan Nasional dan menolak mentah-mentah Muafakat Nasional. Bagi saya, lain tak ada, demi jawatan dan untuk di kepentingan mereka sendiri. Walaupun Islam dan slogannya, Islam mengukuh perpaduan. Bagi saya, ia tidak lebih daripada sekadar kosmetik. Benarlah apa yang pemimpin PAS katakan sebelum ini, bahawa PAS tiada masalah untuk bermain 2 atau banyak kolam. Sebelum itu adalah mereka menyatakan kenyataan, PAS boleh main 1 kolam, 2 kolam, 3 kolam, pulang. Jadi, bagaimanapun saya amat mengharapkan agar warga kita, rakyat jangan terkejut jika dalam PRU 15 nanti PAS akan bermain 3-4 kolam. Mungkin saya ni ada pula jadi katak pula tu, sampai keringlah kolam tu. Saudara, ini adalah sekadar peringatan kepada pemimpin tertinggi UMNO. Sebab itu saya mengingatkan pemimpin tertinggi UMNO dari dulu, saya dah pesan. Tapi kadang-kadang mereka degil. Sebab masalah pemimpin kita ni, bila mereka dilantik sebagai pemimpin, mereka merasakan mereka adalah segala-galanya. Mereka lebih tahu daripada warga peringkat bawah. Saya mendapat maklumat, saya lontarkan maklumat ini. Saya mendapat dapatan-dapatan saya. Bila kita lontarkan, ingatkan, biarlah mereka faham, mereka dengar. Tidak. Jadi mereka mengatakan apa yang kita cakap itu, itu bukan kehendak akar umbi, itu bukan itu, ini bukan ini. Jadi mereka mengatakan mereka saja yang betul. Akhirnya warga yang kecewa. Saya nak pesan pada pimpinan sekali lagi, terutama pimpinan daripada parti UMNO. Ingatlah, anda bukan maksum. You are not everything. Zaman pemimpin dilihat serba tahu, it's over. Sebab kena ingat, ahli-ahli peringkat akar umbi yang anda pimpin, mereka lebih berpengetahuan kadang-kadang. Saya tak maulah kata bahawa pemimpin form half. Saya tak maulah menuduh pemimpin kita ni tak ada kelaikan dan sebagainya. Tetapi jangan lupa, ada kalangan ahli UMNO tak kurang sahaja, ramai. Ada yang insinyur, ada yang doktor, ada yang arkitek dan kepelbagaian. Mereka juga balik pulang daripada luar negeri. Ada yang belajar di Harvard, tak kurang belajar di Oxford, bukan seorang saja. Jadi pemimpin UMNO, kalau you keluar daripada Oxford, jangan merasakan you are the best. Ramai lagi. Ini masalahnya bila you balik daripada London, you merasakan dan dipilih sebagai pemimpin, anda merasa anda hebat daripada orang lain. Sedangkan berpuluh ribu warga anak muda yang kembali daripada luar negeri, balik daripada Harvard, balik daripada universiti di Amerika. Di Amerika boleh katakan di seluruh universiti di Amerika tu ada anak-anak Melayu kita yang kembali dan mereka menyertai UMNO. Tapi akhirnya mereka kecewa apabila pandangan mereka tidak disantuni. Ini masalah yang ada pada pimpinan UMNO. Dan perkara ini perlu diubah. Kita sudah memasuki dinamika baru dalam politik. Kita dah bercakap berkali-kali. Tapi itulah, kita mengharapkan mereka ambillah iktibar, pengajaran dan petunjuk tentang situasi yang berlaku sekarang. Janganlah kerana hendak menang 2 atau 3 kursi, kononnya kita menawar kepada PAS, ambillah 2 kursi, 3 kursi, kononnya untuk mendapatkan majoriti yang kuat. Akhirnya sia-sia, orang melihat. Malu saudara. Saya cakap terus terang, ada kalanya saya rasa malu bila kita ditawarkan. Macam gadis sunti lah, kita nak minang dia, aku tidak mahu sampai kamu. Aku tak sudi. Bila aku tak sudi, buat apa nak layan lagi? Sudahlah. Kalau kita ada rumah tangga, bila dah berlaku perceraian, tak payah lagi, tidak ada jalan kembali. Dan sering kali saya memberi peringatan. Selalunya dalam hidup berumah tangga, kalau bercinta, kalau bersahabat, kalau berkasih, saudara, jangan sesekali kita mendapatkan pandangan orang ketiga. Sebab orang ketiga ini tiada kejujuran. Mereka mahu melihat apa keberuntungan untuk mereka. Jadi apabila UMNO dan PAS sudah mewujudkan Muafakat Nasional, ada pula diundang pula parti PBM menyertai, jadi ada orang ketiga. Jadi putuslah kasih sayang itu. Saya berkali-kali mengingatkan. Jadi dalam keadaan begini, saya berharap pimpinan UMNO Melaka khususnya perlu yakin dengan kemampuan dan kekuatan jentera Barisan Nasional UMNO untuk bergerak secara solo tanpa lagi ada musuh dalam selimut dan tiada lagi api dalam sekam. InsyaAllah, kalau kita ikhlas, kita jujur, Tuhan akan merestui. Saya yakin UMNO boleh menang untuk pilihan raya Melaka kali ini.
ada orang mengatakan 20 kursi. Saya rasa dalam 16 ke 17, 18 kursi itu insya-Allah UMNO boleh menang. Kita ada kekuatan sebab dulu pun Melaka adalah kubu UMNO. Cuma bila berlaku ketempangan dalam kepimpinan dan waktu pilihan raya yang lepas banyak sangat fitnah dan rakyat terperangkap dengan fitnah itu. Tapi hari ini dapatan saya, tadi saya menerima panggilan daripada Melaka, katanya banyak sekarang ni kawasan-kawasan Dewan Undangan Negeri dah berubah. Mereka sudah berubah untuk kembali kepada UMNO Barisan Nasional. Saudara. Sebab saya melihat sekarang ni, kenapa pimpinan PAS lebih suka menggunakan logo Perikatan Nasional. Mereka lupa bahawa mereka juga sebenarnya terpedaya. Sebenarnya pimpinan dalam Parti Pribumi ini, mereka dalam PN ini, mereka sebenarnya nak mengerjakan UMNO. Tak lebih daripada itu. Sebab itu seringkali saya katakan mereka lebih rela melihat bumi hangus. Dan dari segi dapatan mengikut daripada pancian data-data pengundi. Sebab calon-calon daripada PAS dalam pilihan raya yang lalu ada yang dapat 1,200, ada yang dapat 2,000. Jadi kalau ditambah dengan undi yang mereka ada, maka berkemungkinan mereka boleh menang. Saya katakan terus terang, teramat sukar untuk calon daripada Parti Pribumi Bersatu untuk memenangi sebarang kerusi di Melaka. Kerana mereka bertanding dulu, mereka dibantu oleh pengaruh-pengaruh, katanya ada Dr. Mahdi. Tapi jangan lupa mereka dibantu oleh rakan-rakan mereka daripada Amanah, dibantu oleh daripada pimpinan DAP, dibantu oleh keadilan. Malahan mereka bertanding menggunakan lambang keadilan. Jadi bukan lambang mereka. Sebab cuba hayati betul-betul berapa cawangan Parti Pribumi Bersatu ada di Melaka. Yang ada pun keluar. Jadi kadang begini, sebab itu saya katakan bahawa mereka membina impian di atas kayangan yang tiada. Mencari sesuatu di alam fata morgana. Jadi sebab itu saya mengharap agar warga rakyat Melaka khususnya jangan sia-siakan undi anda. Pilihan anda bila berlaku pertambungan tiga penjuru cuma dua saja. Sama ada anda mahu bersama dengan UMNO Barisan Nasional atau Pakatan Harapan. Jangan sia-siakan undi anda dengan Perikatan Nasional. Tak ke mana. Sia-sialah undi kita. Jadi kalau anda beri sokongan kepada UMNO Barisan Nasional, mantap UMNO Barisan Nasional memudahkan untuk mentadbir kerajaan negeri. Begitu juga sebaliknya, kalau saudara yakin pada Pakatan Harapan, silakan, tak ada masalah. Tapi jangan sia-siakan undi anda pada parti yang tidak nampak. Saya minta maaf lah, kerana setakat hari ini, di mana akar umbinya? Where is the roots of Perikatan Nasional? Sedangkan UMNO ni macam saya katakan beberapa malam dulu, adalah ibarat pohon angsana yang akar umbinya menjala, mencengkam bumi, kukuh. Dan jangan lupa UMNO itu selepas ditabalkan di Johor, ia diisytiharkan di Melaka. Bumi Melaka, bumi yang bersejarah. Dan pimpinan terdahulu di Melaka seperti almarhum Tun Ghaffar Baba, begitu jelas warga Melaka menyokong. Dan Melaka bukanlah negeri besar mana pun. Melaka pendapatan utamanya adalah sektor pelancongan. Jadi dengan usaha yang dilakukan oleh pimpinan terdahulu, oleh UMNO yang melihat bahawa Melaka ini kita akan majukan sebagai negeri pelancongan, maka banyaklah muncul hotel dan kepelbagaian tempat-tempat menarik seperti Perigi Hang Tuah, tempat bersejarah. Malahan dapatan saya, kebanyakan pelancong-pelancong yang datang dari negara China, mereka pasti nak pergi ke Melaka. Kerana mereka nak melihat di mana letaknya Bukit Cina. Itu di situ tempat kediaman Puteri Hang Lipo. Mereka juga mau melihat kota Melaka yang dirobohkan oleh Alfonso Lee Abu Kak. Dari mana mereka melihat bahawa bagaimana ini empire Melayu Islam Melaka itu hebat dan dikhianati oleh Mamak Mandaliar dan Sikitul. Mereka nak tengok, mereka nak melihat. Jadi Melaka ini adalah tumpuan kepada pelancong. Di situlah pendapatan ataupun penghasilan ataupun ekonomi warga Melaka digembelengkan. Saya berkeyakinan bahawa masa-masa yang mendatang, kalau semua mahu melihat Melaka itu lebih maju lagi, carilah sebuah kerajaan yang kukuh, yang dapat mentadbir dengan baik. Saya melihat yang dulu pun banyak juga. Janganlah kita lupa jasa-jasa mereka. Setara bolehlah menuduh itu ini. Tapi cuma satu saja, jangan
Jangan sekali-kali kata UMNO itu ini, UMNO ini. Jangan. Pimpinan mungkin ada yang silap. Tapi sebagai manusia biasa, mereka juga bukanlah maksum. Ada kesilapan. Jadi soal saudara nak puji Pakatan Harapan, teruskan. Saudara nak puji UMNO, Alhamdulillah. Tetapi saudara jangan lupa. Satu perkara yang saya nak nyatakan di sini. Rakyat Melaka pernah. Ini bukan resis saudara. Ini adalah sejarahnya. Rakyat Melaka dia mengusir pimpinan daripada DAP, Tonggang Langgang. Lim Kit Siang cuba bertapak di Melaka. Akhirnya terpaksa ke Pulau Pinang. Lim Guat Eng bertapak di Melaka. Akhirnya pergi ke Pulau Pinang. Jadi warga Melaka dah tunjuk bahawa bukan resis saudara ya, tetapi itu keadaannya. Dan sekarang ini DAP cuba mewujudkan muafakat dengan Pakatan Harapan, dengan Parti Keadilan dan Amanah. Mereka merasakan inilah caranya untuk menjatuhkan kerajaan supaya mereka juga dapat memperoleh kuasa. Kerana dari segi dominannya dari segi pengundi, saya melihat mereka mempunyai pengaruh agak besar. Ini agak bahaya kepada rakyat Melaka khususnya. Sampai tak tahulah, jangan kata saya resis, tidak. Saya memberi penjelasan. Di Surah Azwar Razak, PAS tak diterima di Melaka, itu memang jelas. Pengaruh PAS tidak ada di Pantai Barat. Ia dibantu oleh keadilan untuk bertapak di Selangor. Misal dulu saya ingat pernah satu ketika pimpinan PAS yang menang cuma sekali di Bagan Datuk. Kemudian di Negeri Selangor 1 atau 2 kursi saja. Melaka tak ada. Di Johor pun tak ada. Dulu adalah 1-2. Jadi pengaruh itu kurang. Mereka lebih berpengaruh di Pantai Timur. Ya, saudara. Dan sebab itu saya katakan bila mereka bergabung dengan Perikatan Nasional, biarkanlah. Tak ada masalah. Saya yakin tak ada kursi untuk mereka. Yang ada UMNO dan Pakatan Harapan. Pakatan Harapan bersandarkan kepada undi-undi yang akan diusahakan oleh parti DAP. Saudara, jadi saya harus menceritakan perkara ini supaya warga Melaka faham bagaimana pola-pola politik akan berlaku di Melaka. Sebab kalau khususnya ini rakyat ataupun pengundi dalam kawasan itu terdiri dari, jangan anggap ini sebagai resis saja, tapi inilah realiti dari segi data yang saya ada. Kalau kawasan itu ada 26% pengundi bukan Melayu, bahawa ini calon-calon daripada Pakatan Harapan itu mereka merasa yakin boleh menang. Sebab itu mereka boleh dapat undi yang tinggi. Tapi kalau 8%, 9% pengundi daripada warga Melayu tidak ada tempat. UMNO. Jadi Saudara John Ringo, PKR terlalu banyak retorik politik dari bantu rakyat. Saya bukan PKR, pimpinan PKR. Jangan kita kata Parti Keadilan, kata UMNO ataupun DAP atau PAS, jangan. Pimpinan saudara. Jadi saudara Bahari Ismail, kalau ke Melaka sekarang ni akan jumpalah si Kitul. Terpulang saudara, saya kalau boleh saya nak mengelak lah. InsyaAllah waktu sepanjang saya berada di Melaka, saya berhasrat. Tadi pun saya dah bercakap dengan teman-teman saya di Melaka, kalaulah saya tak adakan di Melaka, saya cuma nak bertemu dengan pimpinan akar umbi di Melaka. Saya nak minum kopi dengan mereka, saya nak berbicara dengan mereka, berbicara molek-molek saja. Nak bertanya macam mana pandangan mereka terhadap calon-calon yang diturunkan. Sama ada daripada UMNO atau Perikatan. Itu lebih baik daripada kita mencerca sama kita. Saudara Norizan Said, jangan. Tak baik Puan dan Norizan. PAS dah kena nasi. Jangan. Bukan PAS, pimpinan. Jadi saya ingin apa ini, jangan marah ya bila saya cuba menyantuni saudara. Kita warga cinta damai. Berkali-kali saya katakan, kita gunakanlah bahasa yang harmonis. Jadi Saudara Kamarudin Idan, resis pun tak apa Datuk. Mereka lagi resis tengok semasa memerintah 22 bulan. Ya, Saudara Kamarudin Idam, saya untuk mengelakkan. Saya tidak mahu pilihan raya negeri Melaka, negeri yang kecil, bukan besar mana, lebih kurang macam Perlis juga. Negeri kecil tapi berlaku perbalahan, permusuhan sesama insaniah. Kita harus menyantuni, kita harus menghormati prinsip demokrasi. Saudara, kebebasan bersuara, kebebasan menawarkan diri untuk bertanding, silakan, tak ada masalah. Saudara lihat, saya tengok tadi, hari ini dapatan saya,
murninya hati seorang pemimpin. Memang saya amat terkesima lah. Bagi saya, begitu saya tengok, alamak, hebatlah. Iaitu Datuk Seri Muhammad Ali, Timbalan Pengurusi Perhubungan UMNO Melaka. Bila beliau mengatakan bahawa dalam kirimannya, dia kata bahawa tindakan PAS menggunakan lambang Perikatan Nasional menghadapi PRN Melaka pada 20 November ini tidak menjejaskan hubungan parti itu dengan UMNO. Saya lihat sendiri, murni jiwa Datuk Seri Muhammad Ali. Tak ada pula dia nak maki hamun. Malahan pihaknya dengan rendah hati menyatakan parti itu sentiasa membuka ruang untuk bekerjasama dengan PAS ke arah mencari kebaikan, mencari perdamaian dan kekuatan ummah bagi penyatuan umat. Saya tengok kenyataan begitu, saya kata, this is a leader what we want. Inilah calon, contoh pemimpin yang kita cari. Jadi katanya, kerana itu UMNO tidak akan memutuskan hubungan dengan PAS. Kita pun tidak tahu apa sebab PAS bertindak sedemikian. Tapi kita yakin dan percaya keseluruhan ahli PAS mengharapkan supaya satu titik pertemuan yang baik akan berlaku antara UMNO dan PAS bagi membela umat. Itu kenyataan daripada Datuk Seri Muhammad Ali. Saya tengok benda begitu, tak ada pun dia nak maki hamun. Jadi katanya meskipun semalam Presiden PAS, Tuan Guru Haji Abdul Awang memaklumkan parti itu akan menggunakan lambang Perikatan Nasional bagi menghadapi pilihan raya negeri Melaka, katanya tak ada masalah. Pulanglah, negara demokrasi. Dan beliau selaku Ketua UMNO bahagian Tangga Batu. Beruntunglah warga Tangga Batu memperolehi seorang pemimpin yang sebegini. Dia tak kata apa sesiapa. Dia cuma menyantuni. Saya amat terima kasihlah Datuk Seri. You are the great leaders lah, saudara. Sebab tu saya tengok bila ada teman macam Saudara Syahabudin membuat culipan, dia mengatakan bahawa pemuakat nasional akan berakhir, saya dah bercakap lebih awal. Kerana kalaulah sesuatu muafakat itu diladani oleh hasrat sesuatu, ada agenda tersembunyi, ia tidak akan direstui dan tidak akan berkekalan. Sebuah perkahwinan yang diikatkan oleh dendam kesumat tidak akan berakhir. Tidak akan sampai ke jannah. Sebuah perkahwinan itu mesti dengan syumu, dengan hati yang ikhlas, dengan murni, dengan kasih sayang. Tapi kalau curiga mencurigai, saling bermain kayu tiga, bagaimana yang dilontarkan oleh Muhammad Teguh Razali Hamzah? Beliau mengatakan pimpinan PAS ni selalunya main kayu tiga. Waktu itu beliau menjadi sebagai penasihat majlis penasihat UMNO, beliau dah nyatakan dalam menyantuni muafakat nasional, janganlah adanya pemimpin-pemimpin lagi bermain kayu tiga. Ternyata terbukti ada balik. Ini keadaan saudara. Jadi tanpa sebarang pengumuman, akhirnya kita melihat muafakat nasional ditalkinkan tanpa nesan. Saya nampak tak ada, berakhir sudah. Sudah putus, sudah kasih sayang. Tak ada lagi lah. Jadi tak payah lagi lah nak bercakap soal muafakat nasional dan sebagainya. Sudah habis lah. Melaka, bumi bersejarah, sentiasa menempa sejarahnya. Jadi kita harus melihat benda itu dengan penuh keikhlasan, dengan penuh kesedaran. Kalau orang dah tak sudi buat apa, janganlah hidung tak mancung, pipi tersorong-sorong. Saya cuma teringat waktu saya pergi ke bangunan UMNO, begitu besarnya sebuah gambar, potret, waktu menandatangani piagam muafakat nasional. Besar, masuk aja rumah UMNO tu, dekat tingkat bawah tu, gambar Tuan Guru Haji Hadi bersama dengan Presiden UMNO, Datuk Seri Zahid Hamidi memegang keris. Besar gambarnya. Saya tengok dengan penuh kesedihan bahawa gambar itu hanyalah setakat 2 tahun saja. Selepas itu tinggal kenangan. Yang menjadikan saya lebih terasa hati apabila teringatkan derayan air mata mereka yang menyaksikan piagam muafakat nasional itu ditandatangani. Bagaimana warga PAS, warga UMNO menangis gembira, menangis syukur melihat bertautnya pimpinan kita. Tapi bagi mereka yang berada di anjung kuasa, mereka meletak kepentingan diri. Mereka lupa soal derayan air mata warganya. Pimpinan PAS lupa. Dia lupa bagaimana ahli-ahli UMNO, ahli-ahli PAS, dia lupa bagaimana wanita-wanita PAS, anak-anak muda PAS yang begitu gembira melihat penyatuan ummah. Tapi akhirnya mereka menceraikan. Bukan salah kita. Jangan salahkan UMNO. Sebab UMNO dah bercakap. UMNO dah bagi tahu bahawa dalam pilihan raya UMNO ni Melaka ni, UMNO kata okeylah PAS boleh gunakan lambang sendiri.
Dan kita mengajak mereka kalau tak mahu bersama dengan UMNO dalam Barisan Nasional, kerana PAS sudah berada dalam Perikatan Nasional, okey. Tapi PAS bertandinglah atas tiket dengan lambangnya sendiri. Itu pun tak ada masalah lagi bagi UMNO. Tapi terbukti mereka lebih sayang, lebih cinta, lebih kasih. Dan ialah kalau orang dah main kayu tiga saja dalam sebuah rumah tangga, apabila isteri bermain kayu tiga, tidak akan kekal. Saya bercakap berkali-kali. Tapi pimpinan degil. Itu kadang-kadang geram juga. Ada kala saya kata, padankan muka. Ada rasanya. Tapi bagi saya tak payahlah kita nak memadankan muka orang. Tak payah kita meroyal lah. Saudara Mak Azani. Lantaklah mereka nak buat apa pun. Betul, saya bersetuju. Tak payah kita nak maki hamon. Kita meneruskan usaha kita. Warga UMNO di Melaka terus bekerja, bergerak dengan penuh semangat. No turning back. Jangan anggap itu sebagai satu halangan. Sebab itu kita merasakan cabaran dan halangan itu bukan menghentikan usaha kita. Sebab kebanyakan mutara kata kiriman saudara Hibir tadi, dia kata bagi mereka yang berjaya, mereka melihat ini sebagai batu loncatan. Kita melihat bahawa dengan ada kerjasama PAS dengan Perikatan Nasional, ini adalah yang terbaik sebagaimana yang disarankan oleh Presiden UMNO. Kita bertanding solo dan tak perlu pula kita nak, bukanlah nak bersedekah atau tidak, tapi tak perlulah kita nak memikirkan kursi mana untuk mereka. Kita concentrate. Jadi saya saya bersimpati juga. Saya amat bersimpati dengan warga akar umbi PAS. Saya melihat bagaimana macam saya katakan semalam atau kemarin, gambar mereka mengumpul bendera-bendera PAS. Sebenarnya saya tak tahu. Saya berbual dengan warga PAS dan mereka yang sebelum ini menjadi ahli PAS tapi sudah keluar daripada PAS, mereka menyatakan sepanjang keberadaan mereka dalam PAS, kalau bila nak datang musim pilihan raya, mereka beli sendiri dengan wang sendiri bendera-bendera PAS. Mereka mengeluarkan wang sebagai tanda sokongan, kasih dan sayang pada parti. Tapi hari ini bila Presiden PAS dan pimpinan PAS mengambil keputusan menggunakan lambang PN, macam mana nak kibarkan balik bendera PAS? Sebab ini tidak akan diizinkan. Sebenarnya Suruhanjaya Pilihan Raya tidak akan membenarkan macam kita UMNO Barisan Nasional. Kita akan menggunakan biru dacing itulah. Dan sekarang ni bagaimana ahli-ahli akar umbi? Saya sedih. Saya sedih, kesian. Begitulah setianya akar umbi menyantuni parti mereka tapi tak ada langsung dikenang oleh pimpinan dalam PAS. Dia tak fikir pun. Sebab saya cakap terus terang, kadang-kadang saya melihat dari segi keikhlasan terhadap parti, memang PAS, warga PAS begitu setia pada partinya. Mereka kalau bendera PAS, dia beli sendiri. Bila habis saja pilihan raya, mereka sendiri turunkan. Ini Barisan Nasional kadang-kadang ni saya cakap terus terang, kadang-kadang sampai koyak rabak. Terbiar, lepas pilihan raya terbiar aja. PAS tidak. Begitulah santun mereka. Begitulah mereka menjaga. Sebab itu dalam perlembagaan PAS mengatakan lambang bulan dan hijau itu mesti dipertahankan. Tapi pimpinan tak ambil tahu, tak ambil kisah. Mereka tidak langsung nak merasai denyut nadi rakyat. Yang penting pada mereka adalah mereka punya desire, kehendak mereka. Dan mereka terperangkap. Terpulanglah. Saya cuma, itu saya katakan tadi, saya amat kesian pada warga akar umbi PAS. Mereka mengalirkan air mata bila kita menandatangani piagam. Mereka mengeluarkan belanja. Bukan ada pemimpin bagi duit, tak ada. Yang datang daripada Johor, yang datang daripada Kelantan, yang datang daripada Terengganu berpusu-pusu, yang datang daripada Kedah, nak menyantuni bahawa hari paling bersejarah dalam politik negara apabila termeterainya piagam Muafakat Nasional. Itu mereka datang dengan keluar belanja sendiri. Hari ini tindakan mereka itu adalah sia-sia belaka. Mereka sanggup tidur dalam dewan, bawa ini bawa ini peralatan untuk tidur. Tak ada tidur dalam bilik hotel. Agak berbeza, saya cakap terus terang. Warga UMNO ni kadang-kadang ni bila nak keluar ke mana-mana, tanyalah ada hotel ke, ada bilik ke. Ini warga PAS. Saya bersimpati. Saya berharap warga PAS bersabarlah. Sebab itu kalau gini keadaannya, cara terbaik untuk warga PAS untuk menyatakan kepada pimpinan bahawa tindakan mereka itu tidak betul, beri undi anda kepada UMNO. Beri undi anda kepada Barisan Nasional. Nyatakan kepada mereka, this is what we want. Kamu tidak mengikut kehendak kami tak akan mengikut apa saja arahan kamu. Walak-walak ni, forget about it. Cukuplah.
Dan sebab sekarang ni bagi saya, saya harap dalam pilihan raya di Melaka kali ini, pertembungan hanya dua saja, antara UMNO Barisan Nasional berhadapan dengan Pakatan Harapan. Dua parti ini saja, saudara. Saya cuma ingin memberi pencerahan malam ini sebab saya kata putus sudah kasih sayang ini antara kita dengan warga PAS. Cuma yang saya sedih, saya ramai bila kita dah wujud Muafakat Nasional, kita dah mula berdampingan dengan Sabikun. Sabikun ini adalah warga veteran PAS. Sabikun di Selangor, Sabikun PAS di wilayah Persekutuan. Seronok kita. Sudah ada memeterai, macam nak buat retreat lah, nak pergi ke jana baik, dah ada kebersamaan. Tetapi hari ini, ia diputuskan dengan begitu mudah oleh pimpinan PAS. UMNO masih lagi nak menyantuni. Tapi dah kena begini, minta maaf lah. Sorry, when you say goodbye, is bye-bye. Tak ada lagi masalah pada kita. Sebab itu ini Azman Mania, dia tak mengaku je makan dengan... Saya tidak mahulah. Tapi bagi saya melihat akhirnya pimpinan PAS terperangkap dengan percaturan politik acuan daripada Parti Peribumi. Sebab itu saya kata saudara, bila mereka bertanding dengan Muafakat Nasional, mereka menempuh kekalahan. Mungkinlah kerana mereka ingat dengan berada dengan PN ini, Perikatan Nasional, mereka boleh jadi abang besar. Betul. Dalam Perikatan Nasional, mereka ada 18 kursi. Tapi itu tidak boleh dibanggakan untuk menjelang pilihan raya yang ke-15 nanti. Tidak ada jaminan lagi. Rakyat dah mula marah. Apa berlaku di Kelantan, apa berlaku di Terengganu, apa berlaku di Kedah. Rakyat sudah dapat melihat bagaimana karakter atau perubahan sikap pimpinan dalam PAS. Sebab itu kita melihat banyak pimpinan-pimpinan yang sudah mula diusir keluar daripada anjung kuasa di rumah PAS. Saya tak mau bercakap lah soal itu lagi, saudara. Sebab itu saya agak ketawa tu bila Azmin Ali hari ini dia buat kenyataan. Dia kata rakyat akan jatuhkan hukuman terhadap mereka yang enggan bekerjasama dengan Bersatu dalam pilihan raya negeri Melaka. Saya menung. Dia Parti Bersatu ni cuma ada 2 kursi. Itu pun dimenangi oleh sokongan parti DAP, PKR dan Amanah. Dengan 2 kursi tu, dia kata bila kita tak nak kerjasama dengan Bersatu, maka rakyat akan hukum. Rakyat mana nak hukum, men? Rakyat nak tunggu nak hukum kamu. Kalau kamu betul-betul berani pergi bertanding dekat Melaka, kamu tahulah untung nasib kamu. Dikerja dia warga Melaka. Apa yang anda lakukan? Dapat jawatan sebagai menteri. What have you done? Sebagai menteri, apa yang anda dah buat? Kononnya Menteri Ekonomi lah, Menteri Perdagangan dalam negeri dah pengguna. Berapa ramai pelabur yang datang. You are failure. Anda seorang yang gagal. Dan semua orang tahu cerita di belakang. Saya tak maulah bercerita tentang apa itu. Biarlah mahkamah, biarlah pihak berkuasa. Semua orang tahu siapa anda. Siapa orang tahu siapa Azmin Ali. Tiba-tiba nak kata rakyat nak hukum. Nak hukum apa benda? Takkan rakyat nak hukum UMNO? Rakyat nak hukum kamu. Atas kesombongan kamu, keangkuhan kamu sebenarnya. Jadi Nilam Sapi, punca talak berlaku punca talak berlaku perlu menganalisis dari semua aspek. Punca kadang-kadang pahit tu perlu juga ditelan untuk dilihat kita berpendirian. Sarah Nilam Sufi setuju pandangan saudara. Betul. Kita harus mengkaji. Saya mengharapkan agar warga UMNO khususnya pimpinan, sebab saya katakan tadi, you jangan rasa bahawa anda sebagai presiden ke, timbalan presiden ke, naib presiden ke, ketua pemuda ke, ketua wanita ke, ketua puteri ke, you are above everything. Tidak. Keberadaan anda di anjung kuasa di tingkat 38 adalah atas sokongan ahli warga akar umbi. Jadi kalau anda menjadi majlis tinggi, bukan semestinya tindakan anda, keputusan anda itu yang terbaik. Banyak lagi saya buat baik. Sebab itu saya menuntut sekali lagi, dalam pilihan raya negeri Melaka kali ini, UMNO perlu menunjukkan keikhlasannya untuk membina satu kepimpinan yang jauh lebih baik dengan memberi peluang kepada anak-anak muda dan muka baru. Yang dah 3-4 penggal tu, kita beri laluan. Sebab saya yakin, dengan cara ini saja, anak-anak muda akan kembali bersama-sama dengan UMNO bila mereka melihat bahawa parti ini menyantuni mereka. Dan mereka punya kelayakan. Sebab itu dulu saya dah bercakap, kalangan menteri yang ada dekat Anjung Seri Perdana tu, kalau nak comparekan dengan saudara yang menonton live saya ini, jauh lebih baik daripada mereka. Tapi kebetulan nasib. Pertama sekali nasib. Jangan lupa saudara, ketentuan ilahi.
Apabila kamu ditentukan oleh Allah SWT menjadi pemimpin, maka jadilah kamu pemimpin. Dalam pada itu kita harus berhati-hati. Jangan kita memberi sesuatu jawatan itu kepada orang yang meminta-minta jawatan. Tengok orang macam Azmin, dengan katanya bahawa rakyat akan menghukum. Rakyat nak hukum siapa? Kerana tidak mahu bekerjasama dengan PBM. Siapa yang salah dalam konteks ini? Bagaimana pedihnya kita bahawa dilakukan oleh PBM. Dan anggota Parti Pribumi ini terdiri daripada mereka-mereka yang melompat. UMNO tak mampu menyediakan kolam-kolam lagi untuk mereka. Jadi tak payahlah terus kalau anda dengan agenda anda. Anda melompat daripada Parti Keadilan. Anda juga akan dikerjakan oleh PKR. Apabila anda melompat dari PKR menyertai dengan PBM. Azmin, jangan nak tunjuk diri anda itu suci. Tak mana pun. Saya tak mau bercakap lah. Biar beliau dibelasah oleh pimpinan daripada Parti Keadilan. Dan sebenarnya saya bercakap terus terang. Orang macam Azmin, Zuraidah dan yang seangkatan dengannya yang berada dalam Parti Keadilan itu tunggu masa saja. Tunggu masa saja apabila diumumkan adanya pilihan raya umum, itulah tarikh terakhir keranda politik mereka akan dipahatkan, dipakukan. Dah tak adalah. Tak payah nak dengar cakap lah itu saudara. Sebab dan yang ada sekarang ini sama ada dalam pilihan raya di Melaka maupun pilihan raya pilihan raya umum yang ke-15 nanti, saya melihat polar politiknya ada pertembungan dua saja. UMNO Barisan Nasional, kerana UMNO Barisan Nasional dia ada akar umbi. Dan Pakatan Harapan bersama dengan DAP dan Amanah. Pimpinan PAS, anda sudah melakukan jalan yang anda pilih. Jangan salah pada kita. Jadi ladangnya teruslah. Berusahalah untuk mendapat keyakinan rakyat semula. Tapi keyakinan saya, rakyat juga akan mewujudkan putus sudah kasih sayang. Mereka juga kecewa. Tiada lagi jalan kembali untuk warga PAS ataupun rakyat untuk menyantuni pimpinan-pimpinan PAS yang melihat kepentingan untuk mereka mengatasi segala-galanya. Bagi saya melihat pilihan raya negeri Melaka ini mencatatkan sejarah. Maka berlakunya hakisan keyakinan yang teramat teruk di kalangan ahli-ahli PAS sendiri dan rakyat terhadap pimpinan PAS. Begitu juga pilihan raya negeri Melaka kali ini adalah hari-hari terakhir untuk Perikatan Nasional. Kita jumpa lagi malam esok. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Semoga anda sentiasa bahagia. Selamat malam.